Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, selamat datang ke segmen pada kali ini, segmen ibu dan anak. Dan ini merupakan segmen yang pertama for this week, insya-Allah, which is this segmen ibu dan anak, di mana kita akan share tips-tips, cara-cara untuk mendidik anak is more onto the Islamic perspective lah. Okay, InsyaAllah. and also kita akan cover pasal bab Ramadan, and then macam mana nak solat, puasa dan sebagainya, which is itu akan disiarkan melalui online platform kami di Masjid Al-Istighfar. This Ibu dan Anak segment akan dikeluarkan on every Saturday at 12 PM. Also sebab this is online, so you can pause, you can start, you can nak start mana-mana pun boleh lah. So insyaAllah available di platform of Masjid Al-Istighfar. Okay, insyaAllah bersama saya sebagai moderator Ustazah Zahra daripada Community Engagement Department, dan bersama saya rakan seperjuangan saya iaitu Ustazah Latifah Yusof dan Ustazah Azizah Abdul Jalil daripada Family Development Department. InsyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Okay Ustazah, so for this week insyaAllah for the first episode akan dikeluarkan pada on the 18, which is on this Saturday insyaAllah, pukul 12. Okay. So what is the, mungkin ibu-ibu ataupun bapa-bapa, semua tu ibu-ibu lah selalunya, walaupun bapa pun mainkan peranan penting juga. So selalunya yang akan ada persoalan macam macam nak didik, macam mana nak mendidik anak, macam mana nak ada the Islamic Islamic komponen dalam rumah tu. Sekarang which is kita know sekarang semua sekarang dah under circuit breaker kan. Jadi semua dekat dalam rumah. Dan mungkin ada family yang mungkin ibu bapanya bekerja pada hari-hari biasa, yang this is the opportunity they want to make it to strengthen their bond to solat together. So mungkin Ustazah Latifah dengan Ustazah Azizah boleh terangkan atau boleh share tips on macam mana mendidik anak tu daripada segi spiritual, daripada macam mana nak didik dalam solat ke, ataupun daripada segi mengeratkan silaturahim, solat jemaah dan sebagainya. Okay, persilakan. Okay, siapa start dulu, saya ke? Boleh, mana-mana lah. Ustazah Azizah nak start dulu? Saya macam lost soalan dia macam panjang gitu tadi. Saya cuma dengar circuit breaker, solat jemaah, anak-anak. So macam mana kalau let's say ibu bapa tu nak start solat jemaah, so macam mana tu dia nak mendidik anak-anak dia untuk together solat jemaah? Yes. Nak tell them. Okay. I think saya start dulu lah. Okay, boleh. Just very short one. I think not only pasal solat jemaah, is like kita nak mendidik anak-anak kita untuk solat sebagainya. So I think ini adalah sharing yang kita santai. So I think one of the important things yang perlu kita terapkan dalam kita punya tips-tips kita ni, ataupun misalnya kita nak ajar kan anak-anak kita solat. First kali macam saya pernah sharekan dululah. Perlu ibu tu sendiri perlu ada ilmu untuk mendidik, ibu tu perlu ada ilmu bagaimana nak solat dan sebagainya. Okay, so untuk anak-anak kita, they will actually look at us as a role model. If let's say we do our prayer in front of them, they will start to actually follow tau. Kalau anak kita yang paling kecil, kalau last if I were to remember, bila anak-anak saya kecil last time when we do our prayer, nanti diorang akan solat depan kita, sebelah kiri dan sebagainya. So I think is you need to actually practice it and do some practical in front of them in order for them to for them to actually follow ataupun to ask them to solat. Macam children see, children do gitu Yeah. Saya nak tambah? Saya tak tahu nak tambah ke tak, tapi macam saya agree to that lah. Memang like children do. So kalau kita nak ajarkan macam anak-anak ni kan, dorang kena konkret tau benda yang kita nak ajarkan dengan dorang kena nampak and dorang kena faham. Dorang tak boleh, and faham dorang tu is dari segi konkret apa. Dorang tak boleh macam faham ikut logik, macam belum boleh sangat. So if we kalau kita nak anak kita solat, kita sendiri kena mulakan lah biar dia nampak. So saya agree to that lah. Tak tahu kenapa mentang-mentang tajuk kita ni ibu dan anak-anak saya pun makanya masuk ke dalam bilik ni. Okay, if I may share this hadis daripada Imam An-Nawawi,
yang bermasuk kat sini apabila sudah mencapai umur anak tu 7 tahun, bila this is actually satu statement where bila kita nak ajarkan anak tu untuk menunaikan solat, so kita boleh ajarkan anak tu bila dah umur dia 7 tahun, but in context, yes, bila anak tu umur 7 tahun, but if let's say we can start earlier, it is very lagi bagus, kerana because for you kalau baru 7 tahun dan anak start tu, at 7 tahun tu diorang dah nak kena pergi sekolah primary 1, okay, at 7 tahun tu diorang nak kena pergi madrasah juga at primary 1, so banyak yang diorang nak kena grab tau, when they are at 7 years old. So if we start earlier, it will be best, because when we start early, so bila diorang dah umur 7 tahun, they just need to actually grab diorang punya in terms of hafalan, bacaan dan sebagainya. So in terms of action, we start earlier, diorang dah boleh ambil dan look at us as a role model. So diorang ikut apa diorang nampak tu, diorang akan follow. So jangan tunggu sampai anak tu 7 tahun baru kita nak ajarkan, okay, begini solatnya kita nak kena berdiri, beginilah kita nak kena angkat takbiratul ihram, beginilah kita nak rukuk dan sebagainya. So you need to start earlier for them to follow, then you kena macam give your focus dalam segi bacaan dan sebagainya bila anak tu dah umur 7 tahun. Okay, earlier. Alright. Okay, saya boleh ada kata-kata yang brain anak-anak masa kecil tu dia macam sponge. So they absorb everything. So maknanya kalau kita boleh startkan anak tu dengan solat seawal yang mungkin, tak perlulah mungkin masa ibu bapa nak solat berjemaah ataupun ibu nak solat, just boleh panggil dia like, jom solat sama-sama, walaupun anak tu tak ambil wudu, walaupun dia dalam keadaan macam memang tengah main-main tu, bila nampak dia nak ikut solat, it's okay kan Ustazah? Betul. As long boleh. Okay, at the same time dia macam gini tau, bila kita lakukan solat jemaah, when kita solat jemaah dalam waktu maghrib is the best thing, when bila kita baca, bila imam tu baca, dia akan mendengar. So daripada situ diorang akan dapat tahu bacaan tu macam mana, diorang akan hafal, because okay, as we know that all of us kita punya learning needs sometimes. So diorang cara baca auditory, diorang nak kena hands on dan sebagainya. So when we do solat maghrib together as a jemaah, it is best when kita ada person jadi imam ataupun the father's role there to be the imam, and anak-anak akan dengar, akan ikut. So from there tu yang diorang start hafal. You make a point lah. If let's say like nowadays, alhamdulillah, I think sekarang ni semua tengah circuit breaker, we can actually do the solat jemaah all the time. Okay, but if let's say we cannot make it happen, so make it as in one day, at least mesti ada satu time tu kita make it slot as a solat jemaah untuk mendidik anak-anak juga, because when kita solat jemaah anak-anak ikut, dia akan mendengar, dia akan follow. So daripada situlah actually kita mendidik anak-anak kita untuk macam solat lah. So from there they will actually follow and start. Itulah. Okay, so maybe kalau saya tambah lah, I said macam kita kena it has to start somewhere. So macam tadi kan Ustazah Latifah dia ada share pasal hadis anak kita kena start anak tu kena tahu solat sejak bila umur 7 tahun kan. Tapi like I said, macam benda ilmu ni, benda yang kita nak belajar ni, dia tak boleh straightforward. Kita tak boleh expect that 7 tahun kita baru nak ajar dia, 7 tahun pula yang dia dah nak kena solat. So 7 tahun tu by right dia dah nak kena solat. Jadi macam I think memang kita kita kena start macam bila dia kecil-kecil lagi je lah. Even tu dia masih belum faham ke, dia masih masih baby ke apa, tapi dia visually dia nampak kita tengah diri, dia nampak kita sujud. So nanti kalau anak-anak ni nampak kan, dia akan ikut kan. Even tu dia masih kecil, masih merangkak pun dia nampak apa. So that starting early is very important lah. Dan daripada situ baru kita gradually ajar diorang, macam apa yang Ustazah Latifah cakap lah, kita boleh ajar diorang macam mana nak hafal doa ni, this is what we read, this is what baru kita check. Then at the same time kita nak kena motivate tau budak-budak ni. Sometimes people sell online sejadah telekung it's actually points of motivation tau for them. Ada yang ada nama lagi macam boleh customize nama. Actually to encourage them to do their solat lah. So I actually applaud for those yang misalnya ada jual benda-benda ni to actually encourage our children. If let's say we don't have whatever that we have at home, is actually to
to macam make it as point of motivation to our children. So when they did their solat, kita nak kena cakap lah, good job, wah bagus ni, alhamdulillah, you know, Allah select you when you do your solat dan sebagainya. So you need to put motivation at the same time, you reward them of what they do. Children kan, whatever that you do, they need a reward. So sometimes the reward have to in terms of macam benda, kadang-kadang it's just words. So tell them, applause lah, you able to do your solat today, applause that you can do your zikir today dan sebagainya. So you need to give motivation and also reward. So bila diorang buat macam itu, diorang feel macam I'm happy. Even my child, my children pun, diorang kalau nak solat je macam macam when they accomplish satu benda tu, is a sense of like macam I able to do. Alhamdulillah I able to do. So it's like, you know, a sense of yang accomplishment yang aku telah buat benda ni. So kita nak kena reward them lah. Macam kalau anak saya pula kan, diorang selalu berebut. Ya, diorang dekat age yang berebut macam tak bukan berebut nak panggil solat dia satu cerita. Lepas tu bila dah solat tu berebut nak jadi imam. Nak jadi imam je, abang je kan jadi imam. Habis pasal abang kan lagi tua, jadi dia macam dia punya knowledge tu lagi a bit lagi dah banyak lah pasal dia dah primary 1. So macam si abang dia jadi imam, jadi adik ni selalu tak motivated. Dia macam bila kita startkan dia jadi imam, dia pula tak ada confidence sangat nak jadi imam. So motivation kan is macam perlulah. Jadi daripada situ kita buat macam schedule lah. Subuh abang imam. Kalau yang itu adik pula imam. So bila buat schedule ni diorang macam look forward. Whose turn to imam. So all this I think ini pun kita dah buat baru kita nampak lah dia punya natijah je. Kita kan dah buat baru nampak okey lah. Asalkan korang semangat solat, Umi dah happy lah. So macam it works lah, all these little things kan. Yes, correct. Saya rasa the most important part is the step of solat dulu. Maknanya bila diorang tengok cara kita solat, baru datang ni bacaan. Sebab ada orang stres sangat dengan anaknya. Dia tak tahu bacaan solat dia sah ke tidak. Which is anak tu masih kecil lagi. Memang kita akui bacaan dalam satu memang wajib, memang penting. Tapi it is the best kalau parents dapat tunjukkan the steps of solat melalui solat dengan parents. It's the step of solat dulu yang I think they have to get used to it first, and then baru datangnya bacaan solat, which is comes to the next question. Macam ada orang lah saya pernah encounter dia tanya macam mana nak ajar bacaan dalam solat. Sedangkan kalau kita solat jemaah, kalau kita baca tahiyat, kita baca sendiri. So maybe tips yang sedikit perkongsian daripada ustazah. Saya pula lah boleh. Saya terus apa tu ini I don't know, maybe there is maybe a lot of people can share jugalah, tapi ini apa yang saya experience lah. Saya kalau bacaan saya selalu tak fokus sangat kalau anak tu masih kecil. So macam saya just follow ikut kemampuan dia lah. Kirakan macam saya, I'm not saying that it's easy lah. Macam saya share first time saya ajak anak-anak pergi masjid tu, tempat tu orang masih kecil, and tempat tu solat tarawih. That is the first time saya seorang bawa dua orang. So during that time macam agak terkejut tau. Bukan saya je terkejut, orang-orang semua terkejut. Macam budak-budak kalau nampak environment yang baru, mesti macam diorang excited. Diorang excited lah kan. So during that was the moment yang I realise lah macam apa tu is it sesuai ke aku nak bawa diorang masjid pada waktu sekarang ni. So macam kat situ kita dah tahu ni ada ujian dia. In order for us to kita kena open our mind that macam kalau kita nak bawa anak kita pergi masjid untuk solat, kita kena ready to face the situations there, because not everybody boleh bukan, I'm not saying that terima lah, tapi you know macam there will be noises because of the kids. Some people understand, some people doesn't. So tapi seandainya kalau kita belum rasa that kita boleh ready to face that kind of situation, kita boleh je ajar dorang solat dekat rumah, asalkan dorang solat lah. So waktu tu during the first moment tu saya memang tak fokuskan dorang bacaan sangat. Saya just nak dorang rasa suka solat tu. Saya start sekarang ni bila anak saya dah 7 tahun, habis dekat sekolah pun
bantu banyak kan untuk untuk baca, untuk motivate orang untuk baca ni semua kan. Then bila diorang dah ready ni baru saya start, okay, sebelum tidur jom kita baca ni, okay, niat macam mana nak niat sebelum tu, okay. Kadang-kadang diorang tak hafal pun niat sampai diorang solat tu lah kita nawai tu pula usolli farda zuhri diorang ikut Allahu Akbar. So apa yang diorang tahu diorang start, so yang tak tahu tak apa. So nanti the next few months ke, the next few times ke, tengok macam diorang macam dah boleh nak baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi ke apa, kita praktiskan tu juga. So dia macam take small steps lah. Ya, at the same time pun sekarang banyak video-video tau yang macam ada tentang solat, ajarkan anak-anak tentang solat. Ada yang macam animated videos dan sebagainya. So it's actually another platform untuk kita share pada anak-anak kita. During macam agak during kita tengah busy kan, so kita bukakan mereka video-video ni juga. So it's actually it helps. And we also use that platform to ajarkan student-student kita. Because sometimes students children cannot sit still about 10 minutes 15 minutes. So you need to actually change the platform of macam mana kita nak ajarkan mereka. So one of it is actually video. At the same time, because I agree cakap Ustazah Aziza where bila kita nak start solat tu kita kena ulang apa yang kita macam okay, what is the niat. So at the same time I'm a bit old fashion juga. Kadang-kadang saya macam randomly tanya dia macam mana baca tahiyat. So jom kita baca tahiyat dan sebagainya. So you need to remind them and frequently macam ajarkan mereka bacaan-bacaan. Even though kadang sebutan tak betul dan sebagainya, but it is important that kena buat benda tu frequent. So when you do that things frequent, macam mana kita show the step of solat tu frequent, sama juga dengan bacaan. But you cannot expect the child tu sekali je dia dah boleh baca, tak boleh lah. So sometimes dia ada ombak dia, macam kadang-kadang diorang ingat, alih-alih diorang lupa. Rindu ke? Bukan ombak rindu. Kan diorang ingat betul, diorang lupa. Betul. So macam there will be such time, kita tak boleh expect that anak kita ni perfect kan, anak kita ni boleh macam gitu. So macam just consistently so kita consistently macam jangan putus harapan lah. Kita just macam ada part pun anak saya ni kadang-kadang macam bila diorang penat kan, diorang tak solat. For example like subuh lah kan, subuh kadang diorang tak nak bangun, diorang tak boleh solat. So macam the more kita paksa macam lagi susah lah kan. So sometimes I let them tak solat dulu, tapi nanti I will talk to them. Cakap siapa tak solat, start dengan tu lah, jeng siapa tadi tak solat. So macam bila talk to them tu, and then baru kita masukkan instill lah some story, kata why do you solat, kalau you solat kan you dapat bangun pagi, you have more time, you can spend more time in the morning, like macam instillkan certain values dekat situ lah. Yeah, I think the importance of telling stories also. Why bila diorang dah makin besar, they love to hear stories. So we tell them when you do the solat, get the pahala, you get dapat ganjaran dan sebagainya, you get more rewards. So you need to kita punya, dia tak boleh macam start dulu tau. Okay macam kita, okay semua solat, straight okay orang tu boleh solat dan sebagainya. They need some motivation, they need some stories, they need to know why they need to solat, even though they are at a young age. Because I have son who always to ask me why bila tengah solat kenapa why. So at the same time kita kena instill lah, kalau kita tengah solat ni pukul berapa, solat ni apa, solat sebagainya. So kita kena share kan mereka macam that time Zuhur, okay sekarang ni solat Zuhur berapa rakaat, again remind them ini solat Zuhur 4 rakaat, macam mana niatnya, kena buat macam gitu. So kalau kita, because Islam ni is actually about reminding also. If we don't remind, people will not do, people don't know, macam diorang akan lupa. So kena frequent remind lah. Yes. Yang so the point yang saya boleh ambil dekat sini is ajarkan mereka, tanamkan rasa cinta mereka terhadap solat dulu. Betul. That is the most important thing. So kalau kita paksa-paksa pun dia akan rasa benda tu sesuatu yang berat, macam tak nak solat, saya kena paksa dan dia tak ada the start story of cerita kalau kita solat kita dapat ganjaran yang macam mana, Allah sayang macam mana. So I think to instill solat in these children is through rewards, is through story, kan? And also saya dah lupa benda ni saya nak cakap, saya lupa. Okay, so saya nak share lagi satu, boleh tak? Boleh. I think at the same time pun kita nak kena understand that kan kita ada konsep solat di mana-mana juga kan. Ni sebelum COVID-19 skip breaker lah yang kita masih boleh keluar-keluar dan sebagainya. So you need to actually ensure that instill yang suka solat dia not only at home tau. It's actually bila kat luar juga.
So bila that time I bring my children to kita Tampines Mall if I'm not mistaken. So saya bawa mereka pergi tempat solat tu, kita nak kena solat Zuhur during that time. So to them like macam we can solat here, you know. So it is very small how and sebagainya. So macam you need to actually get them to explore all these places. For them to be confident to their solat. So at this age lah, macam sekarang umur mereka dalam 7 dan 8 tahun. 8 dan 9 tahun. So they are more confident to solat. So we need to actually expose them to all these areas of lagi budak-budak children diorang tak ada rasa macam malu, macam orang tengok aku solat lah apa, tak ada tau. So once like again lah, dia start with kita lah kan. Kalau kita ada that confident, kalau kita selalu tak jaga waktu solat kita, habis kita pun biasakan solat di mana-mana sahaja asalkan kita solat. So I think budak-budak pun will get that kind of vibe ataupun that kind of personality, of confidence, of berani daripada mengikuti cara kita lah. Correct. Mungkin saya boleh share. Okay, boleh. Okay, mungkin saya boleh sharekan also masa saya ada anak-anak yang family saya jagalah. Okay, so kira adik-adik angkat lah. So masa tu kita bawa mereka ke zoo dan dah masuk waktu solat. So memang kita memang they were not exposed to solat di luar. So bila kita family saya dengan ibu bapa saya cakap okay jom kita solat. So mereka macam terjun nak solat tapi tak ada masjid. Kita tak ada masjid, tak ada surau, tak ada musola. So saya kata tak apa, it's okay, we bring macam kita bawa sejadah, kita ada sejadah dan pergi toilet yang berdekatan untuk ambil wudu. And that's why kita actually dalam kita berjalan-jalan dengan anak-anak ataupun pergi kat luar mana, is actually kita pun instilling the peranan solat dalam kehidupan seharian mereka lah, so that it actually stuck to them. Kena solat tu boleh di mana-mana sajalah. Because ini to make it macam stuck in their mind that is compulsory to do solat. So that's why it's not like macam if let's say you keluar tak perlu solat, tak boleh macam itu nak kena macam instill to them that you need to solat. Tu dia dekat belakang tu dah datang. Saya nak belajar solat juga. Dia macam tahu ni segmen ibu dan anak kan, jadi macam tadi dia dah macam dilepaskan daripada kandang sekejap gitu. Yeah. Okay, where was okay. So maknanya what we can apa yang kita boleh relate solat ni sesuatu yang not only by theory, it's something yang practical, which is memerlukan satu proses yang constant for them to actually master the solat. Bukan nak kata kita bila kita nak solat baru kita nak belajar. Sebab bila kita baru nak belajar tu, bila umur dah makin meningkat, dia something yang ada orang face difficulty untuk hafalan, untuk memorize. So kalau kita dapat didik anak-anak ni instill the love of solat daripada kecil, and then mereka akan lagi senang untuk mereka do constant very constant sampai mereka besar. At the same time, sama juga kalau kita nak ajarkan anak-anak kita semua zikir. Okay, you know, children grabs easily songs. Okay, dorang senang nak dapat lagu, apa-apa kita nyanyikan, apa dorang senang. Okay, sebab tu bila kita kata kalau kita realise, kita ajarkan mereka lagu, nursery rhyme sebagainya. So, time-time yang macam gini lah juga, kita kena masukkan, selitkan sikit tentang zikir. So, mereka akan hafal dengan secepatnya. So, kita bagi zikir-zikir yang macam mana pun, as a simple astaghfirullahalazim, ilahilah dan sebagainya, itu semua kalau kita ajarkan dan kita praktikkan every day, it is, diorang akan dapat tau. Macam saya, macam every time kita habis solat, kita ada macam segment between maghrib to asar tu, kita ada time, a moment together with the children. Kat situ lah time saya mengajar ngaji, time tu lah the same time yang kita, anak-anak tu, kita nak ajarkan zikir dan sebagainya, ajarkan qasidah dan sebagainya. So during that time and kita buat benda tu consistent every day and every night. So bila dah macam gitu, budak-budak ingat, and every time kalau instead of diorang nyanyi, nanti bila diorang tengah leisure time, ni diorang berzikir dan sebagainya. Itu yang kita rasa important lah. Mungkin sekarang dengan ada platform Spotify ataupun YouTube, kita boleh bukakan juga zikir-zikir for them to every night. Betul. Okay, every night kan. Saya cakap pasal zikir, sorry tadi anak saya kacau sikit, sorry. Saya teringat
yang experience yang saya lalui lah dengan anak-anak saya kan, dorang ni one thing, dorang ada disikat competition lah, like I said tadi kan, dorang suka lumba-lumba, okay dia jadi imam. Time zikir pun dorang suka tau, macam dorang suka dengar zikir sedap-sedap kalau kita bukakan kat YouTube kan, macam it can be as simple as lagu yang apa ya, Rabbana Tarafna. So even so kita dengan anak-anak pun kita slowly nanti kita akan ajarkan dorang doa-doa lepas solat ataupun zikir lepas solat kan. So itu pun dia will take time jugalah. So what we did, yang kalau saya pula dengan dorang ni, kalau seandainya kita solat sama-sama dengan mereka kan, so kita akan take turns for them to lead. Okay, you nak baca doa apa? Kadang-kadang terkeluarlah doa, okay, today I want to read. Sekali dia baca Allahumma barik lana fima razaqtana. So macam that thing bound to happen juga, tapi like macam at least like they know tau, macam apa tu, kalau seandainya saya solat, lepas tu tengah kalah kabut, lepas tu saya yang tak baca doa, so they will remind me, Umi, why you haven't read your doa? So macam I say jugalah kan, kena tegur dengan anak yang kecil gitu kan. Tapi like that's where I see macam okay lah, walaupun benda yang salah dorang buat, tapi kita kita like instill the values tu yang important. Betul. Tak maksud saya. Ya, saya selalu macam ajarkan anak-anak bila macam doa-doa if let's say kalau misalnya hujan. So bila dah hujan daripada kecil, kita nak baca apa? Okay, sekarang ni tengah hujan, kita nak baca apa? So Allahumma sayyiban nafi'ah. So kita nak kena kena be knowledgeable in term for us to actually share with our children. Sebab tu saya kata tadi, untuk ibu-ibu kita nak kena belajar juga. So bila kita belajar dan kita nak anak-anak kita tahu kan, kita nak anak-anak kita macam belajar grasp all this doa ataupun baca-bacaan solat ni, kita nak kena praktikkan dulu. Kita praktikkan dulu dan kita sampaikan, dan dari situlah baru anak-anak kita akan follow. Jadi diorang tahu. Sekarang ni bila dah hujan, automatically alhamdulillah anak-anak saya akan baca Allahumma sayyiban nafi'an. Dia cakap pasal doa hujan pun saya teringat juga cerita saya. Kan kalau budak-budak kan selalu kalau hujan kan, rain go away, come again. Nyanyilah, korang nyanyilah sikit. So that's a song that kita kadang-kadang terbelajar kan daripada luar kan. So itu ni tips lah, okay. Just kalau nak try ke apa pasal ni, yang saya buat dengan anak-anak saya lah. So saya tukarkan benda tu, Allahumma sayyiban nafi'an. So sampai sekarang so kalau rain aja diorang akan rain ni. So diorang akan like humming that doa. So mereka senang untuk hafal segala zikir melalui macam nasyid-nasyid, melalui songs. So easier for them untuk memorize the simple doa. As simple as kalau kita nak keluar rumah pun kita boleh baca Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah. So sometimes benda-benda yang simple yang everyday daily life kita buat tu yang kita selalu terlepas pandang, yang kita patutnya nak kena. Doa naik kenderaan. Selalu macam saya ada kereta. So bila kita naik kereta, kita akan baca kuat-kuat. So sekarang ni bila kita naik Grab, ngapi-api pun dia bacakan sendiri. Kuat hati. Jadi macam because mati. Dah menjadi kebiasaan. Pasal dah menjadi kebiasaan kan. So it's good. So kita nak kena continue with that lah. Okay, sebab dengan anak-anak ni kena, ni nasihat untuk semua, nasihat untuk diri saya jugalah. Dengan anak-anak ni kan kita kena sabar. Kadang kita suruh baca lain, dia baca lain. Kadang-kadang kita suruh nyanyi dengan joget-jogetnya sekali. Sama juga dengan solat. So solat pun kadang sampai sekarang pun ada je diorang main-main dengan each other. Diorang cak-cak sana bila kita tak tengok. So all this suruh rukuk dia jadi sujud. Betul. Dia boleh jadi sujud, kalau sujud dia suruh rukuk. Kadang-kadang boleh macam gitu juga. So mungkin dalam mendidik anak-anak ni kita harus banyak bersabar lah, and also kita pun in another words, kita pun banyak belajar pada mereka ajar kita sabar. Kita ajar mereka banyak belajar kita. Yes. Cuma at the same time bila kita dah sampai stage anak tu dah besar, maknanya anak tu dah lebih daripada 7 tahun, perlu ada ketegasan kat situ. Betul. Maknanya kita dah tak boleh nak macam anak-anak tu dia dah start main-main sikit, dia tak tahu bacaan dan sebagainya. Tu kita nak kena be tegas. So pasal dia dah a bit of dah ada maturity kat situ kan. Kalau dia dah ada maturity kat situ, maknanya kat situ ada ketegasan. Tapi kalau 7 tahun below, kita nak kena mendidik anak-anak tu dengan cara rahmah, happy-happy, nak kena nyanyi dengan mereka, nak kena penuh kasih sayang dengan mereka. So tapi dah selepas umur 7 tahun, ketegasan tu perlu ada. If not, nanti diorang take it benda ni sebagai macam apa tau, benda yang leisure. Bukan ni tak important sangat. So ketegasan tu perlu ada dalam mendidik anak kita tentang Islam, insyaAllah.
the progress pun kena ada lah. Kita tak boleh macam kita diri sendiri tak boleh nak putus asa dengan ajarkan anak-anak kita. Tak boleh kita rasa macam okeylah diorang dah sampai sini, sudahlah asal kau tahu ni je cukup lah. Don't do that. Kita kena find ways how to improve ourselves. Kita kena find ways how to try to make a betterment for kita punya children punya progress juga. Kita kena try macam sekolah ada record book, ada progress report, samalah kita pun kena ada progress report untuk anak-anak kita. Ya betul. Macam Ustazah Zahra cakap, apa Ustazah tadi apa tadi Ustazah nak share tu? Madrasah. Maknanya ibu tu adalah sekolah untuk anak-anak. Maknanya ibu tu bermaksud rumah lah. Maknanya apa-apa pembelajaran tu, sekolah pendidikan tu is everything starts from home. So kalau let's say dia starts from home, kalau didikan daripada rumah tu betul ataupun pendidikan daripada tu baik, dia akan ikut anak-anak itu sampai dia dah besar. Maksudnya dia akan ingat. So dia tak boleh just abandon, okey dah hantar madrasah, okey dah madrasah je, belajar madrasah je, kat rumah tak perlu praktis. So sebab kalau dia buat macam gitu, dia akan hilang lah. Sedikit demi sedikit dia akan hilang. Yes. Okay, so sebelum kita akhiri, ada apa-apa satu dua patah perkataan ataupun nasihat diberikan? Tadi nasihat pasal hari ni topik yang pertama, nervous sikit. InsyaAllah kita akan improve pada episod yang seterusnya. Ya betul betul. Lagi macam tengah circuit breaker ni kan, dengan kat rumah ni kan. Nampak kan tadi anak saya masuk kan. Jadi minta maaf lah ya kalau tersasul ke, kalau nasib baik dia tadi. Dia betul-betul on point. Dia on point tu. Ibu dan anak betul-betul ibu dan anak dia masuk. Dia tahu pula tu. Okeylah. Okay, insyaAllah kita akan bertemu di online every Saturday pukul 12 tengah hari insyaAllah. So untuk mendapatkan segala maklumat mengenai tazkirah-tazkirah online, silalah ke laman www.alistighfar.com ataupun boleh ke Instagram Masjid Al-Istighfar, iaitu Media Istighfar. Dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.